Baik, kita sambung untuk tajuk subtopik 3.3 concentration. Okey, berkaitan density, ketumpatan. Okey, ketumpatan. So apa definition of density? So density is the mass of substance divided by its volume. Okay, mass of substance, jisim satu bahan dibahagi dengan isi padunya sendiri. Okay, so ini adalah formula dia, M over V, di mana M itu adalah jisim, boleh dalam gram atau dalam kilogram. V itu adalah volume, okay, boleh dalam mililiter ataupun dalam liter, okay, ataupun dalam sentimeter pun boleh lah, sentimeter cube ataupun dm cube. Okay, right. So kita tengok contoh yang berkaitan dengan ketumpatan. Okay, a block of aluminium occupies a volume of 15 milliliter and weight 40.5 gram. What it is density? Okay, so yang ini soalan yang secara direct saja. Density sama juga dengan mass over volume. Okay, so kena ingat setiap kali kita nak menggunakan formula, senaraikan formula. So apa maklumat yang diberi? So diberi isi padu 15 ml dan juga mass 40.5 gram. So terus masukkan sahaja dekat dalam formula 40.5 gram bahagi 15 mililiter. Kita tekan kalkulator, so kita akan dapat 2.7 gram per mil. Okey, baik. Contoh soalan yang lain. So what volume of silver metal will weigh exactly 2.5 kilogram? The density of silver is 10.5 gram centimeter cube. Soalan dia nak adalah isi padu silver metal. Okay, isi padu silver metal. So yang diberi adalah jisim dan juga density. Okay, apa maklumat yang kita ada? So soalan yang dia nak adalah volume. Maklumat yang diberi adalah density 10.5 gram sentimeter per sentimeter cube dan juga jisim. Okay, jisim diberi dalam kilogram. Okay, sebab density, unit density yang diberikan adalah gram per sentimeter cube. Maksud dia yang ini kita kena tukar kepada gram lah. So 2.5 kena darab 1000. Okay. Alright, 2.5 darab 1000 tukar kepada gram. So sama juga soalan ni direct saja. Kita gunakan formula yang sama, density jisim bahagi volume. So yang kita nak cari adalah volume. Jadi maksud dia volume jisim bahagi density. So kita masukkan je data yang ada. Jisim dia adalah 2.5 darab 10. So 3 gram divide volume, density adalah 10.5 gram per sentimeter cube. Jadi kita akan dapat volumenya adalah, so kita tekan kalkulator, so kita akan dapat 238.095 238.1 lah. Okey, 238.1 sentimeter cube. Right. Okey, so itu adalah berkaitan dengan density. Okey.
ketumpatan. Okey. So kita masuk sedikit berkaitan dengan dilution, pencairan. Alright, pencairan. So apa itu pencairan? So dalam dilution ni akan ada beberapa yang kita nak tengok. Okey, apa itu pencairan? Proses dia macam mana? Okey, and then apa general formula yang kita boleh dapat daripada dilution ni? Dan juga the step preparation for dilution. Okay, to dilute the solution lah. Okay, dalam makmal. Okay, langkah-langkah yang kita akan buat untuk proses pencairan. So tengok yang pertama, apa itu dilution? So a procedure for preparing less concentrated solution from a more concentrated solution. So dia adalah satu prosedur, okay, for preparing, untuk nak prepare, menyediakan satu larutan yang kepekatannya kurang daripada satu larutan yang mempunyai kepekatan yang lebih tinggi. Okay. So itu adalah proses pencairan, dilution. Right? So itulah proses pencairan. So contohnya kita ada satu larutan yang pekat. Okay. And then kita tambah dengan pelarut. Okay. Tambah dengan pelarut. Jadi kita akan dapat satu solution yang lebih cair. Kalau warna tu dia akan jadi lebih terang lah, daripada pekat kepada yang lebih terang, sebab kita dah tambah pelarut. Right. So daripada sini kita sebenarnya boleh kaitkan dengan formula molarity. Okay. So molarity sama juga dengan bilangan mol per volume. Right. So bilangan mol per volume. Mol ni adalah mol solute, volume ni adalah volume solution. Okay. So bila kita tambah solvent, secara tak langsung solution dia akan bertambah lebih banyak. Okay. Solution dia akan bertambah lebih banyak. Jadi maksud dia, volume dia akan berubah. Formula sama juga. Solute. Okay, volume akan berubah. Jadi untuk memudahkan, kita akan labelkan dia sebagai V initial. Okay. Yang ini V final. V initial, V final. Sebab kita ada tambah dengan solvent. Jadi bila volume dia berubah, so secara tak langsung molarity dia juga akan berubah. Daripada initial, molarity dia, kepekatan dia juga akan berubah. Apa berlaku kepada bilangan mol? Okay. Bilangan mol adakah dia berubah? So bilangan mol dia, number of mol initial, dia tetap akan sama dengan number of mol final. Sebab kita tidak menambah bahan larut, kita cuma menambah pelarut. Okay. Bahan larut kita tak tambah, jadi bilangan mol dia akan tetap sama. Right? So dia tidak ada perubahan. So daripada sini kita boleh derive sebenarnya. So bilangan mol initial sama juga dengan M initial V initial. Sama juga yang ini kita akan dapat N final M final darab V final. Okay. N initial, oleh sebabkan initial bilangan mol solute initial dengan bilangan mol solute final dia sama,
Jadi kita boleh terbitkan satu persamaan yang baru. Okey. So kita boleh terbitkan satu persamaan yang baru. N initial sama juga dengan M V1. Okey. Dulu kalau kat sekolah dia pakai istilah M1 V1 kan. Sama je lah. Okey. Final V final. Right. Jadi oleh sebabkan ini sama, maka kita boleh dapatkan satu formula yang baru, iaitu M1 ataupun M initial V initial sama juga dengan M final V final. Right. M final V final. Ataupun boleh jugalah kalau kita nak M1 V1 sama juga dengan M2 V2. Okey, so itu adalah general formula untuk pencairan. Okey, proses pencairan. Baik, so kita tengok satu contoh. Okey. Untuk dilution volume tak kisahlah. Kalau initial volume dalam mil, so kita boleh pakailah. Maksudnya final pun dalam mil juga. Okey, kalau initial liter, final pun boleh dalam liter. Jadi yang penting dia kena samalah. Dia tak semestinya kena ubah. Kalau biarkan dia dalam mililiter, okey, fine. Okey, kalau ini dalam ml, so ini pun mesti dalam ml. Kalau initial dalam liter, okey, kalau initial dalam liter, final pun mesti dalam liter. Alright. So yang tu dia tidak ada masalah lah. Okey, so tengok satu calculation yang melibatkan dilution. So a particular analytical chemistry procedure require 0.0100 molar potassium chromate. Okey, so dia memerlukan 0.01 molar. What volume of 0.25 molar potassium chromate must be diluted with water to prepare 0.25 liter 0.01 molar. Okay. So maksud dia kita ada satu larutan stok kat sini. Okay. So kita ada larutan stok. Okay, ini stock solution. Okay, stock solution maksudnya ini adalah stock solution. 0.25 molar. Okay, stock solution ni adalah K2CrO4. Jadi daripada stock solution ni, soalan dia berapa volume yang diambil. Okay, so ini adalah dia punya molarity. Jadi soalan dia berapa volume yang kita kena keluarkan daripada stock solution untuk kita nak prepare solution yang baru yang dah dicairkan, iaitu molarity dia 0.01 molar dan volume dia adalah inilah 0.25 liter. Okay, right. So ini adalah proses dilution, pencairan. Jadi bila dilution, so kita akan pakai formula yang tadilah M initial V initial M final V final. Okay, so M initial dah ada, yang ini V initial yang kita nak cari, M final dah ada, V final dah ada. Jadi kita terus masukkan saja. Jadi V initial kita akan dapat, okay, M final adalah 0.01, V final 0.25 divide M initial 0.25. Okay, maksud dia volume yang kita akan dapat adalah 0.01 liter ataupun 10 ml. Okay, jadi maksud dia 10 ml
daripada larutan stok potasium kromit tadi, kita akan ambil dan kita akan cairkan kepada 250 ml larutan yang baru. Okey. So macam mana proses dilution ni kita buat? Okey, contoh kita ambil yang daripada calculation ni lah. Right? Katalah kita nak prepare larutan yang berkepekatan 0.01 molar. Okey. So kita dah buat calculation tadi, pengiraan. So volume yang kita akan ambil dari larutan stok adalah 10 ml. Alright. So cara dia bagaimana? Okey, ini adalah preparation of dilute solution in laboratory. So kita ada larutan stok. Okey, ini adalah stock solution. Okey. Dan kita kena sediakan satu volumetric flush. Okey. Volumetric flush 250 lah, sebab kita nak hasilkan 250 ml larutan. So ini adalah stock solution tadi, 0.25 potassium chromate. Okey. So ini adalah volumetric flush 250 yang kosong, yang kita dah bilas lah. So apa step yang kita akan lakukan? Jadi kita kena ambil pipette 10 ml. Sebab kita nak ambil 10 ml saja. Jadi kita akan pipettekan 10 ml 0.25 potassium chromate. So kita pipette. Selepas kita dah pipette, sampailah kepada tanda yang ada pada pipette tersebut. Okey. So kita akan transfer ke dalam empty volumetric flush tadi. Botol yang kosong ni lah, flush yang kosong tadi. So kita transfer daripada sini 10 ml tadi, kita transfer 10 ml potassium chromate, 0.25 potassium chromate. Okey, so transfer ke dalam empty volumetric flush 250 lah. Maksudnya ini adalah volumetric yang sama. So setelah kita transfer, okey, dan kena bilas jugalah. Sebenarnya pipette ni pun kita kena bilas. Alright. So kita akan tambahkan dengan pelarut. Okay, dalam kes ni pelarut yang kita guna air lah. Okey. So tambahkan dengan pelarut ke dalam volumetric flush tadi sampailah dekat mark kat sini, dipanggil graduated mark. So yang ini kita ikut prosedurnya. So kalau solution tu hampir menghampiri graduated mark tu, kita kena pakai dropper lah. Yang ini boleh tengok pada video eksperimen. Okay, eksperimen 2. Right? Yang itu ada video ni untuk kita buat dilution. Okay. So itu adalah seberingkas proses penghasilan larutan yang telah dicairkan dalam makmal. Okey.